Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Dr. Kamisa dan saya mempunyai pengalaman yang luas di dalam bidang pemasaran yang saya perolehi ketika saya berkhidmat di industri sebagai pengurus pemasaran dan saya juga pernah menjadi tenaga pengajar untuk mata pelajaran pemasaran. Kini saya mengendalikan perniagaan saya sendiri di dalam bidang pemasaran digital. Ini merupakan video saya yang kedua, di mana video saya yang pertama saya dah terangkan dengan jelas tentang apakah yang dimaksudkan dengan pemasaran digital. Untuk video kedua ini pula, saya akan terangkan dengan anda apakah sebenarnya pemasaran. Sebab kalau saya tanya orang ramai termasuk pelajar-pelajar saya sendiri sebelum ini, mereka sering memberikan jawapan yang salah tentang maksud pemasaran itu sendiri. Jadi sekiranya anda ingin tahu apakah sebenarnya yang dinamakan dengan pemasaran ini, pastikan anda tonton video saya ini sampai habis. Untuk menerangkan maksud pemasaran ini, saya ingin menggunakan definisi yang diberikan oleh seorang profesor pemasaran yang cukup terkenal di dunia, iaitu Profesor Kotler. Menurut beliau, pemasaran ini sebenarnya adalah proses kita mencipta tawaran yang ada nilai dan tujuannya adalah untuk memenuhi keperluan pelanggan sasaran kita. Dan selain itu tentunya lah untuk kita menjana keuntungan daripada proses-proses pemasaran tersebut. Jadi dalam bahasa mudahnya, pemasaran ini sebenarnya kita ni nak memenuhi keperluan pelanggan, tetapi itu sebenarnya tidak mencukupi. Kita bukan sahaja ingin memenuhi, tapi kita nak memastikan perniagaan yang kita jalankan ini adalah perniagaan yang berdaya maju dan mampu untuk bertahan dalam tempoh masa yang lama. Kita ke peringkat seterusnya iaitu proses-proses di dalam pemasaran. Jadi ini penting untuk memastikan produk atau perkhidmatan yang kita tawarkan kepada pelanggan ini membolehkan kita menjana keuntungan dan terus berkembang. Secara umumnya ada 5 proses yang berlaku di dalam pemasaran yang bermula dengan menentukan keperluan pasaran. Saya nak mulakan dulu dengan proses yang pertama dengan menentukan keperluan dan kehendak pasaran. Ini penting untuk kita membuat kajian yang mendalam bagi memastikan bahawa produk ataupun perkhidmatan yang ingin kita tawarkan ini memang memenuhi apa yang pelanggan-pelanggan sasaran kita mahukan. Jadi bagaimana kita nak membuat kajian pasaran ini? Ada banyak cara. Antara yang kita boleh lakukan adalah dengan bertanya sendiri pelanggan-pelanggan sasaran kita. Kita boleh juga membaca perbualan-perbualan pelanggan kita yang mereka kongsikan di media sosial ataupun platform-platform digital yang lain. Kita juga boleh melihat data-data carian-carian yang digunakan oleh bakal pelanggan kita di Google Trend Ini antara yang kita boleh lakukan. Jadi selepas kita mengenal pasti keperluan, kehendak yang diperlukan oleh pelanggan-pelanggan ini, maka bolehlah kita mula memikirkan produk atau perkhidmatan apa yang ingin kita tawarkan kepada pelanggan-pelanggan sasaran kita. Selepas kita melakukan langkah pertama tadi, kita perlulah melakukan pula langkah ataupun proses yang kedua, iaitu dengan menentukan saiz pasaran yang kita nak masuki. Sebagai contoh, kita nak masuk ke pasaran dalam servis mengurut. Biasanya servis mengurut ini kita sifatnya adalah bersifat lokal, bersifat setempat. Contohnya kita berada di Ipoh Perak dan kita nak menjadi salah seorang tukang urut di Ipoh Perak. Jadi kita kiralah berapakah jumlah pasaran di Ipoh Perak yang mungkin memerlukan perkhidmatan mengurut ini. Dan kita juga perlulah kira berapakah bahagian-bahagian yang perlu kita kongsikan dengan pesaing-pesaing yang ada. Jadi menentukan saiz pasaran yang tepat dan teliti ini penting bagi membolehkan perniagaan kita ini menjana keuntungan yang mencukupi dan membolehkan perniagaan kita ini terus berkembang.
Untuk video-video saya yang akan datang, saya akan terangkan dengan terperinci ya proses-proses untuk mengira saiz pasaran ini. Jadi saya pastikan anda subscribe video saya supaya anda tidak ketinggalan untuk mengetahuinya. Proses yang ketiga pula adalah dengan melayani pasaran. Suatu pasaran itu besar, kita tidak boleh melayani keseluruhan pasaran. Maka ada kalanya kita terpaksa memilih segmen-segmen pasaran tertentu untuk kita masuki. Sebagai contoh ya, di dalam perkhidmatan mengurut tadi. Selepas kita membuat saiz ya, kiraan saiz pasaran, kita dapati saiz pasaran itu masih cukup besar dan tentunya kita tidak mampu untuk memasuki keseluruhan segmen. Jadi kita bercadang untuk memilih satu segmen sahaja, segmen tertentu iaitu untuk masuk ke dalam segmen mengurut bagi wanita-wanita yang bersalin. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan proses pemasaran yang ketiga iaitu kita memilih salah satu segmen ya, sekurang-kurangnya satu segmen daripada keseluruhan pasaran untuk kita layani. Bila kita dah memilih segmen yang ingin kita layani atau kita masuki, mulalah proses yang keempat iaitu kita menetapkan produk atau servis itu sendiri. Ini ada 4 perkara yang kita perlu buat keputusan iaitu yang pertama dari segi produk itu spesifik. Contohnya kalau kita menawarkan produk, kita kenalah tetapkan spesifikasi produk itu. Contohnya dari segi rasanya macam mana, nama jenama dia apa, packagingnya apa dan sebagainya. Kita juga perlu menentukan dari segi harga untuk produk atau perkhidmatan tersebut. Kita juga perlu membuat keputusan bagaimana kita nak mempromosikan produk atau perkhidmatan kita ini agar pelanggan sasaran kita tahu akan kewujudannya. Dan kita juga perlu membuat keputusan bagaimana kita nak menjual produk perkhidmatan kita ini dan memastikan produk kita ini ataupun perkhidmatan kita ini sampai ke pelanggan akhir dengan selamat dan pada kualiti yang kita janjikan kepada pelanggan. Jadi itulah ya, saya dah pun terangkan tentang maksud pemasaran dan apakah proses-proses yang berlaku di dalam pemasaran. Jadi kalau anda nak lebih faham tentang setiap proses-proses pemasaran ini, jangan lupa untuk subscribe channel saya sebab saya akan kongsikannya kepada anda semua dan anda bolehlah aplikasikannya untuk perniagaan anda. Jadi itu saja, kita jumpa lagi di dalam video saya yang lain pula.